Terima kasih, Dato' Yang Dipertua. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun Menteri Kewangan pada 24 Februari yang lalu. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun di atas belanjawan yang begitu besar yang bertemakan membangun Malaysia Madani. Ianya tertumpu kepada 12 ikhtiar utama serta berlandaskan 3 tekad. Tuan Yang Dipertua, dengan masa yang singkat, maka saya akan terus kepada beberapa isu yang saya ingin bawa, iaitu mengenai pengusaha mikro, kecil dan sederhana ataupun mengenai pertanian dan juga mengenai infrastruktur dan prasarana di kawasan luar bandar serta isu-isu di kawasan Betong dan Sarawak. Di bawah ikhtiar yang pertama iaitu kemampanan fiskal, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengambil pendekatan dasar belanjawan yang mengembang sebagai mendukung pertumbuhan ekonomi supaya limpahnya dapat dinikmati semua rakyat. Dasar belanjawan mengembang penting diteruskan kerana ianya perlu untuk mengatasi tekanan inflasi yang tinggi, membantu pembasmian kemiskinan, naik taraf infrastruktur awam serta menambah nilai prasarana di luar bandar. Dato' Yang Dipertua Betong mengalu-alukan inisiatif bagi mengawal inflasi dan mengurangkan beban sara hidup dengan peruntukan sebanyak RM64 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif, manakala RM8 bilion di bawah program sumbangan tunai rahmah yang akan memberi manfaat kepada 8.7 juta rakyat B40. Aspek yang penting bagi sesebuah belanjawan ialah pelaksanaan dan sistem penyampaiannya ataupun delivery system dengan izin. Sekiranya Kerajaan Persekutuan dan negeri masih terikat kepada buku ataupun follow the book, terikat kepada peraturan dan kerisauan penyalahguna kuasa serta korupsi untuk melakukan sesuatu yang betul, orang ramai tidak akan memperolehi manfaat dari sebuah belanjawan yang hanya berbunyi besar. Maka saya sarankan ataupun bolehkah kerajaan menilai dan menyemak semula sistem perolehan sampai ke bawah hingga peringkat pejabat daerah dan PBT. Bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku seperti sebelum ini, Belanjawan 2023 harus dilaksanakan seiring dengan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Kejayaan Belanjawan 2023 bukan hanya tertakluk kepada keadilan dalam menyenaraikan pengagihan penerimaan bajet, tapi juga kaedah pengagihan secara telus dan efektif. Tuan Yang Dipertua, bagi memenuhi keperluan ekonomi rakyat, Betong juga menyambut baik penjimatan cukai, tetapi kerajaan sepatutnya melaksanakan langkah-langkah yang lebih pragmatik untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan, terutamanya dalam menangani kenaikan kos bahan mentah, tarif elektrik dan kos buruh, di mana kebanyakan penguasa mikro, kecil dan sederhana masih bergelut dengan isu tersebut. Bagi membina sebuah ekonomi yang berdaya saing, Kerajaan Perpaduan mesti juga fokus kepada usaha pemulihan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan mengutamakan dasar dan prasarana yang mesra perniagaan, business friendly dengan izin. Belanjawan 2023 adalah pragmatik mengikut peredaran masa. Ianya fokus dalam menyokong pendigitalan perniagaan dan proses otomasi melalui geran sebanyak RM1 bilion bagi membantu PMKS ataupun penguasa mikro, kecil dan sederhana beradaptasi dengan teknologi digital. Betong memuji inisiatif Kerajaan Perpaduan dalam usaha menguatkan peranan Digital Economic Centre ataupun PEDI
bagi membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan ilmu e-dagang. Dan saya juga minta ianya diperluaskan lagi ke seluruh kawasan parlimen di luar bandar. Dengan keadaan inflasi dan ketidaktentu global, ramai usahawan yang masih bertahan semasa pandemik, terutamanya perusahaan mikro dan kecil masih berusaha untuk meneruskan perniagaan. Maka saya menaruh harapan agar belanjawan 2023 ini dapat dibelanjakan sepenuhnya oleh PMKS ini untuk fokus kepada pemulihan perniagaan mereka dan juga naik taraf operasi melalui pendigitalan dan otomasi. Beton juga menerima baik pelbagai pendekatan yang diumumkan untuk meneruskan pelbagai pinjaman dan kemudahan pembiayaan untuk usahawan PMKS dengan nilai sebanyak 40 bilion ringgit bagi membantu PKS, perusahaan mikro, wanita belia dan keluarga yang kurang kemampuan untuk mereka menjana pendapatan melalui perniagaan. Dalam perkara ini saya minta kerajaan mengurangkan karenah birokrasi ataupun red tape dengan izin serta memudah cara serta prosedur dalam menyediakan bantuan kewangan kepada perniagaan mikro, kecil dan sederhana. PMKS memerlukan bantuan kewangan yang segera untuk membantu mereka meneruskan perniagaan dan pulih dari kesan pandemik COVID-19. Daripada pengalaman dan pengamatan kita, permohonan dan kelulusan selalunya melibatkan proses yang panjang dan menyusahkan dan kadang-kadang ianya mengelirukan dan rumit sekali. Proses yang mengecewakan sedemikian yang sepatutnya satu bantuan fiskal yang baik tetapi gagal dari segi pelaksanaannya. Oleh yang demikian, sama ada PMKS dapat manfaat dari usaha baik, kerajaan akan bergantung di atas kelancaran dan ketelusan proses permohonan dan kelulusan geran, pinjaman ataupun insentif. Maka betul mengharapkan kerajaan dan agensi-agensi berkenaan melihat kepada perkara ini dengan berhentikan red tape dan tentukan bantuan kewangan sampai ke PMKS dengan secepat mungkin. Ini kerana PMKS merupakan tulang belakang asas ekonomi negara dan mengaji kira-kira 70% tenaga kerja negara. Tuan Yang di-Pertua, Betong bimbang lebih-lebih lagi bagi kawasan parlimen di luar bandar tidak akan mendapat akses kepada bantuan dan inisiatif ini. Oleh demikian, soalan saya, bolehkah agensi pelaksana turun padang bersama dengan pejabat daerah ataupun pusat khidmat dan membuat roadshow supaya membuka kaunter. Ini dapat memudahkan mereka untuk mohon segala bantuan pinjaman ataupun insentif dari kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, Betong juga tertarik dengan tekad untuk reformasi institusi dan tata kelola baik bagi memulihkan keyakinan. Saya ingin menyentuh program pertanian. Pertamanya ialah proses perancangan belanjawan untuk program pertanian yang tidak efektif tanpa mengambil kira keperluan di lapangan. Sebagai contoh, peruntukan hanya untuk membekal benih tanaman tetapi tidak mengambil kira pengurusan penyakit dan makhluk perosak yang akhirnya menyebabkan pendapatan pekebun tidak lumayan. Objektif satu peruntukan perlu lebih menyeluruh dan harus merangkumi dari ladang sehingga ke pasaran, iaitu satu ekosistem ataupun rantaian yang lengkap dan bukan hanya fokus kepada input semata-mata. Betong ingin mencadangkan satu kaedah yang melibatkan projek berasaskan komuniti awam dan swasta, private, public and community project dengan izin. Pihak swasta boleh mengetuai untuk mendorong dan membantu pihak awam dan komuniti merentasi seluruh rantaian bekalan. Dalam hal ini, bolehkah insentif disediakan berasaskan pengeluaran hasil dan memberi ganjaran kepada petani yang berdaya maju. Di samping itu, infrastruktur yang lebih baik dapat dirancang. Kolaborasi dengan swasta ataupun anchor company yang lebih baik dapat menentukan penggunaan sumber yang optimal. Perkara lagi ialah peruntukan yang kurang untuk R&D atau penyidikan dan pembangunan serta program pengembangan ataupun extension di dalam sebuah komuniti. Ini penting supaya mereka memahami perbezaan dari segi alam sekitar, makhluk perosak, penyakit dan keadaan tanah dan lain-lain. Tuan Yang Pertama, Betong mengucapkan terima kasih di atas agihan belanja sebanyak 5.6 bilion ringgit kepada Sarawak walaupun amountnya tidak mencukupi untuk menyaingi pembangunan di Semenanjung Malaysia, tetapi amountnya telah bertambah tiap-tiap tahun semenjak 2019. Bagi bekalan air, Sarawak memerlukan sebanyak 19 bilion untuk menyediakan bekalan air bersih ke seluruh penduduk wilayah Sarawak oleh kerana saiz kawasan yang luas, lebih-lebih lagi muka bumi yang mencabar. Agihan belanja sebanyak 920 juta di bawah belanjawan 2023 disediakan untuk menyelenggara 300
80 buah sekolah daif terutamanya di Sabah dan Sarawak. Betong menyambut baik belanjawan tersebut dan mohon agar isu rumah guru yang daif mesti juga diambil perhatian kerana ramai guru-guru telah berkorban duduk dalam keadaan yang amat memeritkan di mana rumah guru adalah dalam keadaan uzur dan tidak sesuai dan selesa untuk didiami. Betong mengharapkan beberapa sekolah daif di Betong akan turut tersenarai untuk dibantu tahun ini. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Betong ingin mengemukakan isu dan permohonan dari kawasan seperti berikut. Betong minta penjelasan Kementerian Pertanian dan Keterjamanan Makanan mengenai belanjawan untuk pembangunan industri ternakan ruminan iaitu lembu, kambing dan kerbau di Sarawak. Untuk makluman, SSL untuk daging lembu di Sarawak terkini ialah 12%. Sarawak mensasarkan SSL 25% menjelang 2030 untuk daging lembu. Oleh itu, mohon perhatian kerajaan untuk terus membantu dengan belanjawan bagi mempegiatkan lagi usaha pembiakan ruminan di Sarawak. Menyadari keperluan dan permintaan untuk lepasan ijazah perubatan veteriner baik di sektor awam dan swasta yang meningkat di wilayah Sarawak, Betong mencadangkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk menubuhkan fakulti perubatan veteriner dilengkapi dengan hospital veteriner di kampus UPM Bintulu. Pada masa sekarang, UPM Bintulu menawarkan program peringkat diploma kesihatan haiwan dan penternakan. Seterusnya, Betong mohon diagihkan belanja untuk pinjaman rumah panjang di Sarawak seperti yang pernah disediakan oleh pentadbiran terdahulu. Betong juga mohon agihan belanja untuk kerja penyukatan tanah NCR Sarawak. Seterusnya, Betong merupakan salah satu kawasan yang mempunyai tanaman getah yang luas. Sejak dari dulu, hasil ialah berbentuk keping dan getah skrap. Betong cadangkan kepada Kementerian untuk membina fasiliti untuk memproses susu getah konsentrat ataupun letek konsentrat. Ianya boleh dieksport ke Semenanjung ataupun kerajaan boleh menarik pelabur industri hiliran getah di Sarawak. Tuan Yang di-Pertua, beberapa perkara yang spesifik untuk kawasan Parlimen Betong ialah minta Menteri sedikit masalah tentang status terkini bina baru klinik kesihatan Sepau yang dibina di tapak yang sudah dikenal pasti. Mohon jawapan tepat daripada Menteri. Satu lagi ialah masalah yang dihadapi oleh penduduk kawasan Betong ialah hakisan tebingan sungai yang menghantui penduduk bila ban tebingan sungai pecah dan limpahan air pasang masuk membanjiri kawasan kampung seperti yang berlaku semalam akibat hujan yang lebat. Maka kampung tradisi yang dibina di tebing sungai yang terdedah pada masalah ini ialah Kampung Bedang, Supa, Mangut, Serembang, Serabang, Tui, Bungin, Tanjung Asam, Sebemban, Belingan, Kampung Basar Betong, Kampung Sepau, Kampung Debak, Kampung Dit dan Kampung Buda. Pihak JPS telah menganggarkan kos mitigasi sebanyak 50 juta untuk mengatasi masalah ini untuk jangka masa panjang. Saya merayu kepada kerajaan untuk mempertimbangkan agihan belanja untuk projek menangani hakisan tebingan sungai tersebut. Kedua, Betong mohon agihan belanja untuk membersih sungai melalui JPS kerana banyak kebun yang terjejas akibat banjir di mana aliran sungai yang sumbat dan tidak diselenggara. Ketiga, Betong mohon Kementerian Pertanian agihkan belanjawan melalui IDA Kelakar Serebas Betong untuk program tanaman jagung bijiran untuk pekebun kecil dengan tanaman 1 hektar setiap pekebun. Saya menyuarakan ini bagi pihak penternak ayam kacukan yang tidak mampu untuk bergantung kepada makanan komersial yang mahal. Okey, sila gulung Betong. Jagung sendiri dapat kurangkan kos makanan ayam. Dan untuk penutup, Betong juga mohon pertimbangkan peruntukan untuk jalan perhubungan desa, jalan luar bandar, peruntukan maris untuk baik boleh jalan-jalan. Akhirnya ialah keperluan percepatkan pemasangan kemudahan telekomunikasi pada menara yang telah dipasang tapi belum ada lagi peralatan. Tuan Yang di-Pertua, Betong senada dengan rakan ahli Parlimen JPS yang telah berucap merasa kesal dan tidak setuju dengan kenyataan setampin 2 hari yang lalu mengenai keputusan JPS menyertai kerajaan perpaduan. Betong ingin menegaskan bahawa pendirian Kabinet JPS adalah konsisten, iaitu JPS akur dengan nasihat Yang di-Pertuan Agong untuk kita sama-sama dengan parti lain membentuk sebuah kerajaan perpaduan yang stabil. Betong mendoakan agar belanjawan 2023 dapat diurus stabil dengan baik supaya niat kerajaan perpaduan untuk rakyat menikmati kehidupan yang baik dan bermakna akan tercapai. Dengan serangkap pantun dari setampin hendak ke Betong sehingga sebentar di Batang Lopah. Nasihat Yang di-Pertuan Agong JPS junjung, keikhlasan JPS bersama kerajaan perpaduan jangan dicabar. Sekian, Betong mohon menyokong. Terima kasih Betong. Kolom Kedah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Terima kasih Datuk Ketua kerana memberi keizinan kepada saya untuk menyampaikan ucapan perbahasan peringkat dasar bagi belanjawan 2023 pada hari ini. Belanjawan yang diumumkan ini memperuntukkan perbelanjaan kerajaan terbesar dalam sejarah negara iaitu peningkatan RM56 bilion berbanding RM332.1 bilion pada tahun 2022. Saya senada dengan pandangan ahli-ahli yang berhormat yang lain bahawa belanjawan ini mestilah bersifat rentas kaum maupun parti. Kerajaan bertanggungjawab terhadap seluruh rakyat di negara ini tanpa ada batasan kepartian, kaum dan sebagainya. Malah perlu untuk ditegaskan juga bahawa sewajarnya tiada diskriminasi kepada mana-mana pihak, terutamanya kepada pihak oposisi kerana kami juga mempunyai rakyat yang perlu dijaga. Datuk Tuan Ketua, 5 prinsip asas dalam maqasid syariah iaitu penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta perlu sentiasa diberikan perhatian termasuklah dalam konteks pembentangan belanjawan negara. Ia perlu berada dalam kerangka yang strategik agar kebaikan dan manfaatnya dapat dirasai oleh setiap warga negara. Tadbir urus berteraskan maqasid syariah ini akan melestari kesejahteraan kehidupan semua warga negara serta menyantuni permasalahan yang timbul melalui tonggak kepimpinan yang berintegriti bagi melahirkan masyarakat yang berakhlak, berilmu dan bersatu padu. Dengan demikian, Kerajaan Madani perlu menelusuri nilai maqasid ini dengan memastikan semua rakyat terbela nasibnya di seluruh negeri. Ini memberi makna hubungan antara negeri dan persekutuan perlu diperbaiki terutamanya negeri-negeri yang ditadbir oleh pembangkang. Tidak sepatutnya hak projek Kedah Aerotropolis di negeri Kedah dan royalti minyak untuk Kelantan dan Terengganu dinafikan sedangkan ia untuk rakyat. Politik dendam dan menafikan hak perlu ditinggalkan oleh Kerajaan Madani. Dengan itu, masa yang terhad saya akan cuba untuk mengemukakan beberapa pandangan dan soalan yang perlu diambil perhatian dan penelitian oleh pihak kerajaan. Datuk Tuan Ketua, saya ingin menyinggung sedikit berkenaan pelaksanaan keselamatan makanan di Malaysia. Salah satu daripada pelan tindakan yang diletakkan kerajaan dalam dasar agro makanan negara 2.0 di bawah subsektor padi dan beras adalah menggalakkan pengurusan guna tanah yang akan memperluas operasi persawahan. Pelan tindakan yang dinyatakan ini merupakan tunjang utama ke arah mencapai sasaran 75% tahap saradiri padi dan beras negara menjelang tahun 2025 dan 80% menjelang tahun 2030. Jika tiada usaha mengekalkan penggunaan tanah sawah, sudah tentu segala perancangan ke arah menjamin keselamatan makanan tidak dapat direalisasi. Ia juga bakal menjejas nilai maqasid syariah penjagaan nyawa itu sendiri. Oleh itu, Kedah memohon supaya pampasan padi diberikan secara setimpal dengan kos melepas opportunity cost dengan izin. Jika tanah sawah padi negeri ini ditukar kepada tanah komersial, nilai kutipan cukai tanah yang diperolehi adalah RM1.7 bilion. Permohonan ini mengambil kira 10% daripada kos melepas RM1.7 bilion tadi iaitu sekitar 170 juta sahaja. Tambahan juga kawasan tadahan hujan Ulu Muda seperti mana tanah sawah padi perlu dilindungi dan dari pembalakan dan pembangunan kerana merupakan kawasan punca sungai empangan yang membekalkan 90% bekalan air di Kedah, 80% kepada Pulau Pinang dan 70% kepada Perlis untuk pengairan sawah padi, sumber air bersih dan sebagainya. Seramai 4.2 juta orang yang tinggal di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang sangat bergantung kepada air mentah dari Ulu Muda. Dengan itu, Kedah memohon agar Kerajaan Persekutuan dapat memberi pampasan munasabah sejumlah RM100 juta bagi memelihara hutan hujan di Ulu Muda sepenuhnya secara kekal. Perkara ini berasas untuk pengorbanan Kedah bagi mengekal kawasan hutan dan menyebabkan kehilangan hasil yang agak tinggi demi negeri Pulau Pinang dan Perlis. Mohon respon Kementerian. Datuk Yang Ketua, pendidikan merupakan nadi utama yang menyokong tiang seri pembangunan negara. Kerajaan hari ini mengambil langkah meneruskan tekad kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dengan Kementerian Pendidikan akan terus menerima peruntukan tertinggi
dalam Belanjawan 2023. Saya ingin menyentuh berkenaan pendidikan STEM yang bertunjangkan integrasi 4 bidang utama iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang merupakan agenda teras yang turut ditekankan dalam pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Daripada data Pusat STEM Negara menunjukkan bahawa pada tahun 2022, jumlah pelajar bidang STEM adalah pada kadar 47%. Untuk menampung peningkatan jumlah pelajar bidang STEM ini, saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah terdapat perancangan untuk memperkukuh bidang pengajian STEM di sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri? Pihak kementerian perlu ada kolaborasi dengan agensi seperti JAKIM dan bahagian pendidikan negeri bagi memastikan pelaksanaan bidang pengajian STEM dapat direalisasikan untuk kebaikan murid sekolah agama. Pengimplementasian pendidikan STEM dalam sistem pendidikan sekolah agama seiring dengan misi falsafah pendidikan negara dalam usaha membangunkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Oleh sebab itu, saya melihat selain pendidikan TVET tahfiz, pendidikan STEM kepada sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri ini perlu diberikan tumpuan oleh pihak kementerian. Selain itu, saya ingin bertanya peratus sekolah yang masih bermasalah dari segi prasarana untuk melaksanakan pendidikan STEM ini. Mengintegrasikan kemahiran dan aktiviti secara praktikal adalah cara berkesan meningkatkan minat dan pencapaian murid. Kekangan yang ada menyebabkan pembelajaran minat selain peningkatan keupayaan potensi pelajar terjejas. Bagi manusia yang berakal dan cuba memanfaatkan kehidupan, maka sudah tentu ilmu dan pendidikan digunakan dengan cara yang terbaik serta kemudahan pelajaran yang tersedia dan terbentang ini tidak disia-siakan. Datuk Yang Pertua, golongan sasar M40 tidak seharusnya dikesampingkan daripada tumpuan kerajaan. Berdasarkan data daripada Bank Negara Malaysia pada tahun 2019, pendapatan bersih golongan ini berada pada paras RM1,127 dan situasi pasca pandemik ini sudah tentu mendorong ramai dalam kalangan mereka yang tergelincir ke bawah paras kemiskinan. Oleh sebab itu, saya berpandangan intervensi kerajaan perlu konsisten terhadap mereka supaya kita dapat memastikan satu dasar yang soft landing dalam soal bantuan survival golongan ini, khususnya pada era pasca pandemik. Soalan saya pertama, ada disebutkan tentang semakan semula cukai pendapatan individu. Persoalannya, adakah semakan pemotongan cukai pendapatan individu ini akan mengambil kira peningkatan inflasi semasa serta peningkatan semasa OPR? Saya berpandangan semakan terhadap potongan cukai ini juga sangat mustahak bagi menyeimbangkan peningkatan OPR dan pembayaran komitmen bulanan yang ditanggung mereka selama ini melibatkan pendapatan yang boleh guna golongan ini. Kedua, apa perancangan kementerian terhadap program pengekalan pekerjaan khususnya melibatkan subsidi upah, sistem insurans pekerjaan dan sebagainya kepada golongan M40. Ini juga wajar diteliti supaya golongan dapat terus kekal dalam sektor pekerjaannya bagi menampung kehidupan seharian. Ketiga, saya ingin juga tahu strategi kementerian bagi memastikan golongan M40 dapat keluar daripada kelompok insiden kemiskinan tinggi, terutamanya dalam mendepani fasa pengukuhan ekonomi. Adakah ada strategi jangka panjang yang lebih bersasar mengenai perkara ini? Mohon penjelasan kementerian. Datuk Yang Pertua, seterusnya saya ingin membangkitkan berkenaan dengan perumahan mampu milik. Kementerian Kewangan menjelaskan bahawa terdapat lebih 34,000 kediaman tidak terjual siap dibina bernilai RM21.7 bilion yang dicatatkan dalam separuh masa pertama 2022. Ketidakpadanan pendapatan dengan harga rumah mampu milik yang ditawarkan menyebabkan angka tidak terjual ini melonjak secara signifikan. Bayaran bulanan agak tinggi tambahan dengan kos sara hidup yang kini semakin meningkat menjadi faktor tambahan terhadap polemik yang melanda. Saya berpandangan ia adalah satu isu lama yang masih membelenggu sektor perumahan negara pada hari ini. Jadi kemungkinan fokus utama golongan B40 dan M40 ini adalah mengenai kelangsungan hidup berbanding memiliki rumah. Rumah yang asalnya mampu milik telah bertukar menjadi hanya mampu tengok. Berdasarkan tiga strategi yang dirangka dalam rancangan Malaysia ke-12, menambah baik akses kepada rumah mampu milik,
mempertingkat tadbir urus dan memastikan perumahan inklusif. Walaupun kerajaan telah memperuntukkan RM2.1 bilion secara langsung untuk menjadikan pemilikan rumah lebih mampu milik, namun pendapatan dan kewangan rakyat khusus B40 dan M40 masih tidak membolehkan mereka membeli rumah. Oleh itu, saya ingin maklum balas pihak kementerian model pembiayaan air biaya yang telah diperkenalkan sebelum ini. Apakah ada syur terkini bagi mengatasi isu perumahan mampu milik khususnya bagi golongan sasar? Datuk Tuan Ketua, saya mengucapkan takziah kepada semua mangsa banjir yang terkesan akibat banjir beberapa hari kebelakangan ini. Pada 23 Februari 2023 juga, Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengeluarkan laporan khas impak banjir di Malaysia 2022 yang menyatakan nilai kerugian banjir di Malaysia. Kedah menduduki tempat yang keempat dalam mencatatkan RM30.8 juta kerugian akibat bencana banjir. Kerugian keseluruhan pula dianggarkan sebanyak RM622.4 juta. Sudah tentu kita tidak mampu untuk mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan hujan, namun kita masih boleh berusaha untuk memastikan kurang mudarat yang menimpa rakyat. Oleh itu saya ingin membangkitkan persoalan sejauh manakah komitmen kerajaan terhadap rancangan Tempatan Banjir RTB dalam rancangan Malaysia ke-12 dalam usaha meminimumkan kesan bencana banjir khususnya di negeri Kedah, dan bilakah kejangkaan projek ini akan diselesaikan. Dalam soal ini saya juga ingin menarik perhatian kerajaan mengenai Parlimen Kuala Kedah yang rata-ratanya adalah sawah padi. Di sana perlunya ada plan kontingensi yang efektif jika berlaku air pasang yang mendorong limpahan air masuk ke dalam tanaman sawah. Tanpa penyelesaian terhadap pembinaan tempatan banjir dikhawatiri akan turut memberi kesan besar terhadap keterjaminan makanan padi dan beras negara. Mohon pandangan kementerian. Datuk Yang Pertua, sikit lagi. Saya ingin melanjutkan isu di Kuala Kedah iaitu berkenaan dengan air pasang besar yang berlaku kepada rakyat di Pekan Kuala Kedah. Keadaan air yang naik mencecah 2.95 meter sehingga melimpah ke beberapa kawasan November tahun lalu amat membimbangkan masyarakat sekitar. Saya ingin membangkitkan apakah langkah kerajaan mengurangkan risiko limpahan air pasang besar yang sering melanda Parlimen Kuala Kedah. Seperti sedia maklum, masalah ini tercetus akibat daripada paras air laut yang meningkat sehingga membawa kepada limpahan air dari benteng. Oleh itu saya mengharapkan agar perkara ini mendapat perhatian khusus kementerian dan agensi yang bertanggungjawab. Implikasi besar serta kerosakan yang ditanggung oleh rakyat di Parlimen Kuala Kedah saban tahun perlu ditangani dengan segera. Semoga persoalan dan cadangan yang dikemukakan ini mendapat perhatian dan jawapan daripada kerajaan demi kebaikan rakyat. Orang Kedah timbang neraca adil saksama ingin balasan. Selesai sudah bajet dibaca, mohon dijawab setiap perbahasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Sekarang saya jemput Bukit Bintang. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana membenarkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan Malaysia Madini 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan berangkap Perdana Menteri. Belanjawan defisit 5% yang menyaksikan kerajaan persekutuan berani membentangkan belanjawan yang memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 388.1 bilion tertinggi sejak 2005. Berbanding jangkaan hasil pendapatan 2023 hanya berjumlah ringgit Malaysia 291.5 bilion saja. Apakah lagi belanja mengurus dan tanggungan berjumlah ringgit Malaysia 289.1 bilion dan belanja pembangunan sekitar ringgit Malaysia 99 bilion selain berani hutang negara ringgit Malaysia 1.5 trilion. Saya ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas
keberanian dalam mentepangi dan menghapuskan ketirisan dan rasuah yang serius dilandai di negara ini. Taruh yang dipertua, walaupun BN memberikan baraka 5.10 kepada belanjawan kerajaan perbatuan, tetapi saya percaya lapisan rakyat memberi berbaka yang lebih tinggi walaupun negara berada dalam masa yang sukar. Saya menyokong ajakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada pemimpin politik termasuk PN dan pembangkang mematuhi kementerian dan pejabat awam selain mengusahakan dan rakyat untuk mencipta lonjakan untuk ditarikangi negara-negara tetangga dan si serandau. Tentu yang dipertua, saya mengajak rakyat memulai negara dari rasuah dan menurut Perdana Menteri bahawa amaran rasuah yang menyeliwing di negara ini seperti sudah sistematik. Misalnya, laporan Ketua Audit Negara 2020 dan 2021 mentetapkan wujud ketirisan hampir ringgit Malaysia 3 bilion meliputi kehilangan wang awam, berbaziran dan pembayaran tidak teraduk. Umpamanya, ini terkurang kutip cuti import kenderaan yang mewah yang sebabkan kerajaan hilang 72 juta hanya disebabkan proses kutipan cuti import yang lemah. Saya dicadangkan bahawa kereta import yang mewah ini haruslah diteliti, lebih diteliti untuk memastikan cukai tidak dihilang, dan saya dicarangkan bahawa jika pengimport membayar cukai dulu, kereta sampai port terus bayar, boleh dikurangkan 10% untuk menggalakkan lebih wang didapat oleh hasil dari kereta import ini. Selain itu, wujud ketirisan dalam melaksanakan subsidi diesel yang diangkar hampir 10 bilion ringgit nilai subsidi yang diselewengkan. Kita sepatutnya malu dengan Singapura yang diletakkan dalam 10 negara paling kurang terlibat dengan rasuah. Begitu juga projek tempaan banjir ringgit Malaysia 15 bilion yang boleh dijimatkan ringgit Malaysia 2 bilion jika dibuat secara tender terbuka. Oleh itu, langkah mentender semula 6 projek tempatan banjir secepat mungkin adalah langkah terbaik untuk menjimatkan wang negara kita. Oleh itu, saya menyokong ajakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan anjakan pembaharuan supaya urusan kerajaan dan rakyat akan lebih pentas, mudah dan telus. Seharusnya pihak pembangkang terutama PN untuk menimpang semula perlawanan kerajaan persekutuan yang diilhamikan oleh di bawah Duri Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong yang untuk sama-sama membetulkan perjalanan urus tasbir di negara ini. Tuan Ketua, inisiatif pendapatan rakyat IPR perlu dilaksanakan sama rata. Perbelanjaan adalah memperkenalkan bahawa kerajaan akan melaksanakan IPR dengan peruntukan ringgit Malaysia 750 juta bagi manfaat 130,000 rakyat miskin tegar. Saya ingin bertanya, bagaimanakah inisiatif ini dilaksanakan secara adil dan saksama untuk semua golongan rakyat berbagai kaum. Keutamaan kerajaan persekutuan ialah setiap program mesti
tunjangan sama rata kepada semua kaum dan tiada pilih kasih. Tentang isu lesen perniagaan TPKL, saya juga menyambut baik persediaan peruntukan ringgit Malaysia 50 juta untuk membantu 3,000 penjaja gerai dan kios yang saya tidak pasti bagaimanakah kedudukan penjaja-penjaja dalam bandar Kuala Lumpur. Apakah mereka akan diberikan kemudahan tersebut? Saya harap TPKL dapat memaskini dan naik taraf gerai penjaja dan medan secara moden. Jangan cepat sangat untuk mengambil tindakan ke atas penjaja-penjaja tanpa lesen di tepi jalan dan bangunan. Proses memulihkan perniagaan mereka hendaklah dilaksanakan zaman para berkuasa TPKL bertindak kasar dan ke atas sudah berlalu. Bagi lesen-lesen berniaga yang dimohon oleh para pekedai dan penjaja sama ada permohonan baru atau pembaruan, perlulah pihak TPKL bertolak ansur dan tidak merubihkan dengan syarat-syarat yang ketat. Lalu yang kedua, kesesakan di pejabat imigresen bila akan berakhir. Pada masa kini, dalam kerajaan sibuk untuk memperbaiki kelemahan urusan di pejabat imigresen yang menyebabkan kesesakan, perpanjangan dan juga kelewatan memproses permohonan seperti pasport baru dan perbarui serta permohonan visa. Orang ramai terpaksa beratur panjang diperbosankan yang kadang-kadang hilang sabar. Saya mencadangkan bahawa kalau pejabat imigresen patutlah mentambah kaki tangan untuk membantu urus permohonan ini. Lalu yang kedua, tentang pembinaan PPR baru. Saya mendapati warga kota semakin bertambah setiap masa dan permohonan untuk menyewa PPR semakin ramai dan dalam serarai menunggu di TPKL semakin panjang dan terpaksa menunggu bertahun-tahun lamanya. Bagi pemohon P40, mereka sengsara terpaksa lama dan tinggal misal menyewa pangsapuri swasta yang sangat mahal dan membebankan atau tinggal berhimpit-himpit dengan ibu bapa. Saya mohon supaya PPR baru dibina bagi menampung permintaan yang mendesak. Lalu yang kedua, tahun melawat Malaysia 2025. Saya mendapati belanjawan 2023 memperuntukkan ringgit Malaysia 250 juta bagi program tahun melawat Malaysia 2025. Bagi menarik ketibaan 23.5 juta pelancong asing yang boleh menjana pendapatan negara sebanyak 76.8 bilion peruntukan tahun melawat Malaysia 2025. Itu tidak mencukupi. Saya mendapati tiada inisiatif untuk memulihkan industri hotel dan pelancongan sebab industri terutama hotel bajet terkesan dengan ancaman penginapan jangka pendek dan atas tarian yang tiada undang-undang mengawasi dia. Satu yang kedua, saya ingin membawa kes-kes skamer yang sering berlaku di kawasan Bukit Bintang, terutama di Komplek Kota Raya. Ramai mangsa adalah golongan remaja
pelancong pekerja asing, warga asing. Semalam saya dapat satu laporan polis kes skamer yang baru berlaku di Kompleks Kota Raya pada 26 hari bulan Februari 2023, iaitu 3 hari yang lepas. Skamer ini adalah kedai telefon pipit. Mereka mengukut dan menipu mangsa beri insurans, skim protektor telefon pipit sebanyak 1,500 lebih ringgit. Ini hanya satu kes saja. Masih banyak kes yang berlaku di Wisma Kota Raya ini. Saya harap polis dan juga pihak berkuasa untuk mengambil tindakan atas penipuan yang berlaku di Bukit Bintang ini. Lagi 1 minit boleh? Boleh. 1 minit ya. Ya, 1 minit. Dengan skam, dengan itu saya cadangkan naik allowance untuk kaki tangan kerajaan yang bertugas di Bandaraya Kuala Lumpur ini. Memandangkan kos sara hidup amat tinggi di Bandaraya, sepatutnya tuntutan allowance untuk kaki tangan kerajaan yang merangkumi polis dan tentera dan juga pegawai-pegawai atau kaki tangan kerajaan haruslah memberi allowance lebih yang mereka bertugas di Kuala Lumpur ini. Sekian, terima kasih. Saya menyokong. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Merbuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan saya mulakan perbahasan saya dengan serekap pantun. Mai dari Merbuk ke Dewan Rakyat, dewannya besar bertangga-tangga. Peruntukan Belanjawan 2023 terbelakah rakyat. Berita gembira yang ditunggu tapi hampa belaka. Yang Amat Berhormat Tambun Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan telah membentangkan bajet 2023 pada 24 Februari yang lalu. Setelah saya amati, perbentangan tersebut tidak banyak perubahan jika dibandingkan dengan bajet 2022 selain terdapat juga selingan ulangan semula. Datuk Yang di-Pertua, sejak dasar ekonomi baru DEB diperkenalkan, terdapat pelbagai inisiatif pembasmian kemiskinan yang telah dilaksanakan di peringkat kementerian maupun agensi-agensi kerajaan. Meskipun inisiatif ini bertujuan membasmi kemiskinan, namun pelaksanaannya yang kurang cekap dan kurang efisien serta pertindihan peranan di antara agensi-agensi kerajaan menyumbang kepada pembesaran dana dan objektif inisiatif tersebut menjadi kurang efektif. Seperti yang Amat Berhormat Tambun nyatakan dalam Belanjawan 2023 akan menoktahkan kemiskinan di kalangan rakyat negara ini melalui inisiatif yang sudah dirancang dan akan dilaksanakan. Selain itu, bagaimanakah pengagihan belanjawan kepada golongan miskin secara bersasar dan tidak menyebabkan golongan yang tidak layak menerimanya? Jika keadaan ini berlaku yang membawa kepada kebocoran dalam mekanisme pengagihan daripada golongan yang layak dan amat memerlukan, tapi sebaliknya melimpah kepada yang maha kaya dan tidak layak menerimanya. Oleh itu, Menteri Ekonomi harus mengkaji inisiatif pembasmian kemiskinan ini yang mempunyai banyak kekurangan dan ia perlu diperbaiki, terutama dari segi pelaksanaannya. Selain itu, strategi inisiatif pembasmian kemiskinan perlu kepada inisiatif baru yang lebih menarik dan lebih efektif daripada sebelumnya. Apa yang boleh dilakukan ialah dengan pemusatan data dan data penerima bantuan dalam satu bekalan data bersepadu yang menggabungkan semua penerima bantuan daripada agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri supaya tidak berlaku pertindihan dalam usaha kerajaan membasmi kemiskinan tegar di negara kita ini. Beberapa hari yang lepas, saya menerima satu salinan inisiatif pendapatan rakyat IPR. Telah dinyatakan dalam kertas tersebut, seramai 126,372 isi rumah miskin tegar berdaftar dengan dalam sistem e-Kasih. Tuan Yang di-Pertua, penduduk di Malaysia adalah seramai 32.7 juta orang mengikut Jabatan Perangkaan pada tahun 2022. Bermain di fikiran saya, adakah jumlah 126,000 ini jumlah miskin tegar yang berdaftar dengan sistem e-Kasih itu tepat? Masih ramai di bawah sana yang menunggu untuk masuk dalam sistem e-Kasih ini.
Di kawasan saya sendiri, permohonan untuk tersenarai dalam IKASI ini pun beratus orang. Oleh yang demikian, bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran sistem IKASI ini akan dijalankan sebagai sebahagian dari IPR untuk seluruh rakyat Malaysia yang miskin dan miskin tegar? Tuan Yang di-Pertua, antara masalah-masalah yang perlu diselesaikan sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan IPR ini ingin saya nyatakan seperti berikut. Masalah teknikal dan pengkalan data berkaitan maklumat IKASI di peringkat awal pelaksanaan IPR. Misalnya berkaitan kemasukan maklumat yang tidak jelas dan diragui, pengesahan maklumat, pengemaskinian maklumat, pembersihan maklumat serta proses yang lambat untuk berdaftar dan tersenarai dalam sistem IKASI ini. Jadi, Menteri Ekonomi perlu tengok perkara-perkara seperti ini supaya masalah mengenai pasti sasaran miskin tegar serta masalah pelaksanaan projek berkaitan IPR jelas dan terang dan tidak ada pertindihan di antara agensi-agensi pelaksana. Masalah kekurangan perancangan yang menyeluruh dan holistik serta komprehensif menjadi isu yang perlu dilihat dalam pelaksanaan IPR. Sebagai contoh, marilah kita melihat kepada salah satu komponen IPR iaitu Inisiatif Usahawan Tani, INTAN. Dalam penghasilan produk pertanian sebagai salah satu inisiatif pembasmian kemiskinan, aspek pemasaran hanya dijadikan sebagai elemen sokongan sahaja. Sedangkan para peserta memerlukan satu inisiatif pemasaran yang mantap dan terjamin serta penciptaan rantai pembekalan yang mandiri supaya hasil yang dituai dapat dipasarkan secara meluas dan berjaya menembusi pasaran-pasaran yang dimonopoli dan dikawal oleh pihak-pihak tertentu. Kos operasi seperti baja dan racun juga perlu dikawal kerana sekarang ini para petani sendiri mengeluh kerana kenaikan kos yang amat ketara sekali kepada barang-barang ini. Tuan Yang di-Pertua, terjaminkah bahawa inisiatif-inisiatif ini dapat mengurangkan dan seterusnya merawat sindrom kebergantungan kepada bantuan kerajaan yang juga agak sinonim di kalangan golongan miskin dan miskin tegar sehingga menyebabkan kesukaran untuk menyemai sikap kemandirian dan berubah ke arah pemulihan ekonomi diri mereka sendiri serta berjaya keluar daripada belenggu kemiskinan. Tuan Yang di-Pertua, ingin saya maklumkan di Dewan Yang Mulia ini, terdapat beberapa ruang penambahbaikan yang perlu dititik beratkan selain peruntukan yang adil dan seimbang di antara negeri kaya dan negeri miskin, terutamanya dalam mekanisme penyaluran peruntukan kepada inisiatif-inisiatif yang bakal dilaksanakan ini. Sebagai contoh berkenaan peruntukan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Menteri Keuangan, pada pembentangan bajet Jumaat lepas, wujud kelumpuhan dan ketidakadilan peruntukan kepada negeri-negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Malah apa yang telah dirancang bertahun-tahun dan melibatkan perbelanjaan berpuluh juta untuk direalisasikan juga tidak akan diberikan kelulusan seperti pembangunan Kedah Aerotropolis. Kenapakah pembangunan yang telah dirancang ini yang tidak pun melibatkan perbelanjaan daripada Kerajaan Persekutuan dan bukan juga merupakan saingan kepada lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang tidak akan diberikan kelulusan? Sebaliknya memberikan pula peruntukan membesarkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat Tambun, ada lagi ke ruang untuk pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ini? Kalau ada pun, kawasan laut mana pula yang akan ditambun, reclaim dengan izin? Tindakan ini telah menafikan usaha kerajaan negeri Kedah untuk memberikan kemakmuran kepada penduduk di negeri sendiri dengan menawarkan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduknya. Projek ini juga mesti diteruskan demi masa depan penduduk-penduduk di negeri Kedah dan juga negara Malaysia. Amat malang jika kerajaan sekarang ini memiliki sifat dendam kepada negeri-negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional. Adakah dengan melaksanakan strategi sedemikian, sokongan rakyat Kedah akan kembali kepada kerajaan PHPN ini pada pilihan yang akan datang? Janganlah silap membuat percaturan, wahai kerajaan PHPN. Kami rakyat Kedah tidaklah sebodoh yang disangka seperti kata seorang menteri Yang Amat Berhormat Tambun baru-baru ini. Tuan Yang di-Pertua, negeri Kedah adalah dikenali sebagai negeri jelapang padi yang menyumbangkan 1/3 daripada keperluan beras negara. Bayangkan pengorbanan yang kerajaan negeri Kedah telah lakukan demi untuk memberikan rakyat Malaysia beras yang mencukupi. Maka tidak wajarlah negeri Kedah dianaktirikan dalam arus pembangunan yang sama seperti negeri-negeri yang diperintah oleh PHPN. Kedah telah mengembarkan hampir separuh daripada tanah dan sumber airnya untuk memberikan negeri-negeri lain, terutamanya Pulau Pinang yang mendapat manfaat daripadanya. Inikah pembalasan daripada Yang Amat Berhormat Tambun yang menghukum negeri Kedah hanya kerana dia tabir oleh Perikatan Nasional? Cukai tetap dikutip juga daripada negeri kami, tapi pembangunan dinafikan. Adakah ini cara kerajaan madani seperti yang dicanangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun? Tuan Yang di-Pertua, kewujudan Northern Corridor Economic Region NCR dengan izin yang telah dilancarkan pada tahun 2007 adalah satu inisiatif kerajaan persekutuan sejak rancangan Malaysia ke-9 lagi dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan pembahagian ekonomi nasional yang saksama di antara wilayah
yang merangkumi 4 negeri di utara semenanjung Malaysia, iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Dalam aspirasi kerajaan untuk menjadi high income developed nation dengan izin, iaitu negara yang berpendapatan tinggi. Northern Region ini mempunyai persekitaran yang sangat berkembang dan kondusif serta mesra perniagaan. Polisi perniagaan tempatan menggunakan pakai piawaian, penyampaian bertaraf dunia untuk memenuhi keperluan multinational corporation MNC dengan izin. Akibatnya maka banyaklah MNC yang telah melabur dan menjadikan kawasan NCR ini sebagai salah satu hub perniagaan global mereka. Pertumbuhan dan transformasi ekonomi rantau ini dipacu melalui pelbagai inisiatif yang diketuai oleh Northern Corridor Implementation Authority NCIA dengan izin, iaitu pihak berkuasa yang dipertanggungjawab untuk membangunkan wilayah utara ini. Antara inisiatif NCIA di negeri wilayah utara ini ialah Northern Corridor Highway, Pulau Bunting Development, Pulau Pangkor Infrastructure Enhancement, Perlis Inland Port, Perlis Inland Port, Kedah Aerotropolis, Bukit Kayu Hitam Special Border Economic Zone, Cuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City, Kedah Eco Innovation Park, Sidam Logistic Aerospace and Manufacturing Hub SLAM dan Silver Valley Technology Park SVTP. Begitu banyak inisiatif yang telah dirancang oleh NCIA dan kerajaan-kerajaan negeri di wilayah utara ini yang saya senaraikan, tapi sayang tiada satu pun disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam pembentangan bajet pada 24 Februari yang lalu untuk dilaksanakan. Saya memohon kepada Yang Amat Berhormat Tambun untuk mempertimbangkan semula pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini demi mendapatkan jurang ekonomi di antara wilayah yang maju dan mundur dan mengurangkan pengejaran pencari-pencari kerja ke bandar-bandar besar yang akan menyebabkan ketidakseimbangan KDNK di antara negeri-negeri dan wilayah. Berkenaan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan untuk sekolah-sekolah dan klinik-klinik daif. Janganlah pula nanti Marbuk minta laluan kasih oleh kerana sebab negeri-negeri kami ini diperintah oleh Perikatan Nasional. Maka tidak pula diturunkan peruntukan tersebut. Peruntukan kepada Kementerian Kerja Raya untuk menaikkan jambatan-jambatan. Sikit ya? Marbuk setujukah Marbuk apabila kerajaan pusat membantu negeri-negeri terutama di belah utara tanah air secara automatik adalah membantu orang miskin dan mengurangkan masalah kerajaan dalam memberi insentif pada orang miskin? Itu saja. Setuju, dan saya minta ucapan masuk ke dalam ucapan saya. Marbuk, saya sikit boleh Marbuk? Ulu langat boleh? Keperuntukan kepada Kementerian Kerja Raya untuk menaikkan taraf jambatan. Ulu langat duduk. Jalan-jalan raya, premis kerajaan nanti tunggu dan saya juga punya. kepada Kementerian Dalam Negeri. Marbuk, ulu langat Untuk sikit tak boleh ke? menaikkan ibu-ibu pejabat polis daerah dan balai polis yang daif juga haruslah ditambah. Masa tak Untuk cukup. memastikan rakyat dan anggota polis mendapat pembelaan yang sewajarnya. Saya akan memperincikan permohonan-permohonan dalam kuasaan saya kelak di dalam mesyuarat jawatan kuasa nanti. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menutup perbahasan saya ini dengan serangkap lagi pantun. Burung merbuk terbangnya tinggi, terbangnya jauh ke Langkawi. Terima kasih saudara-saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Terima kasih Marbuk, on time. Saya jemput Tampin. Jadi Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.